Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Ajrin bin Muksim, nomor metrik 266942. Hari ini saya wakil daripada kumpulan saya ingin membentangkan tentang langkah-langkah menjaga kebersihan sepanjang kebersihan ataupun SOP sepanjang pandemik COVID-19. Antara langkah yang perlu kita patuhi, kita ikuti ialah cara membasuh tangan. Cara membasuh tangan yang pertama ialah basuhkan tangan dengan air, basahkan tangan dengan air. Dan yang kedua, gunakan sabun, gunakan tangan, gunakan sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan, setelah kita sabun, gosokkan kiri dan kanan. Dan yang keempat, gosok punggung tangan sini, kiri dan kanan. Yang kelima, gosok sela-sela jari, macam ni, sela-sela kiri dan kanan lah. Dan yang keenam, gosok bahagian dalam jari, macam ni, ini gosok bahagian dalam jari. Dan yang ketujuh, bersihkan bahagian ibu jari kiri dan kanan. Seterusnya, yang ke-8, bersihkan kuku macam ni, tapak tangan, kuku kita gosok macam ni, kiri dan kanan juga. Seterusnya, ke-9, gosok pergelangan tangan kiri dan kanan. Dan yang ke-10, basuh tangan setelah selesai. Okey, kita basuh tangan kita menggunakan air, basuh. Setelah kita selesai sabun, kita basuhkan dengan air. Dan yang ke-11, keringkan tangan guna lap sekali pakai. Maksudnya kita gunakan tisu, lap tangan, berkeringkan sekali pakai, Seterusnya, tutup pipe yang kita gunakan juga menggunakan lap sekali pakai. Kita menggunakan kepala pipe tu, kita tutup menggunakan lap sekali pakai juga. Okey, itu saja dari saya, langkah-langkah cara membasuh tangan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya di atas penerangan yang berkaitan cara-cara mencuci tangan dengan betul sebenar tadi. Nama saya Freddy Mozus, nomor metrik 265917. Seterusnya, saya akan menyambung topik kumpulan kami pada hari ini, yaitu tempat-tempat yang wajib untuk orang awam memakai pelitup muka. Pada 1 Ogos 2020, Orijen telah menguatkan pemakaian pelitup muka secara wajib di tempat awam yang sesak di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang menyatakan mana-mana individu awam yang melanggar peraturan di bawah akta itu akan dikenakan tindakan kompaun sehingga RM1.000 Malaysia. Berikut adalah senarai tempat awam yang diwajibkan untuk orang awam memakai pelitup muka. Yang pertama, apabila berada di kawasan masjid, surau dan rumah ibadat. Yang kedua, semasa menghadiri majlis sosial ataupun majlis kenduri. Yang ketiga, semasa menggunakan perkhidmatan angkutan awam seperti bas, van sekolah, kereta api dan kapal terbang. Yang keempat, semasa berurusan di hospital dan klinik kerajaan ataupun swasta. Yang kelima, semasa mengunjungi di pusat awam dan pusat tani. Yang keenam, semasa berada di kawasan pawagam. Yang ketujuh, semasa berkunjung di pusat kompleks beli belah seperti pasaraya, kedai runcit dan stesen minyak. Yang ke-8, apabila berada di restoran dan gerai.
Nomor 9, semasa berurusan di bengkel-bengkel. Yang ke-10, semasa pergi ke kedai gunting rambut dan salon kecantikan. Yang ke-11, kawasan pusat hiburan keluarga. Dan yang terakhir, mana-mana tempat awam yang sesak dan sentiasa menjadi tumpuan orang ramai. Sebanyak 12 kawasan utama orang awam perlu memakai penutup muka semasa mengunjung di tempat yang telah saya nyatakan sebenar tadi. Ianya bertujuan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19. Semoga orang awam sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Saya sarankan topik ini kepada rekan saya seterusnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yuzan bin Salimun, nombor matrik 26668. Saya menyambung tentang pematuhan SOP yang dibentangkan oleh kawan saya yang sebelum ini, di mana saya akan bercerita tentang face mask. Cara salah memakai face mask. Ini face mask, ini di bahagian hadapan, ini di bahagian belakang. Ada besi di atas ini. Cara yang betul pakai face mask hanyalah ada satu saja, iaitu seperti ini. Memakai face mask ditutup daripada hidung sampai ke bawah dagu, dan kemudian ditekan besi ini. Ini saya cara memakai face mask yang betul. Sekarang saya menunjukkan cara yang salah orang kebiasaan orang memakai. Pertama ialah memakai face mask tetapi tidak menutup hidung. Kenapa kita perlu tutup hidung? Kerana apabila kita bersin, jarak yang diperlukan untuk bersin itu merebak pada orang adalah 1 meter. Kerana itu kita perlu menutup hidung. Yang kedua, apabila tidak menggunakan face mask, kita meletakkan face mask pada dagu. Itu juga ada satu yang salah. Apabila tidak memakai face mask, kita sepatutnya membuka saja. Untuk seperti apabila makan ataupun perkara-perkara lain, perlu membuka saja. Kerana apabila kita memakai face mask diletakkan di dagu, di mana bahagian dagu mempunyai bakteria, di mana peluh-peluh itu akan masuk menyerap kepada face mask, dan apabila kita menggunakan semula, kita merebakkan virus itu ke seluruh permukaan muka. Yang ketiga ialah memakai face mask yang longgar. Itu kebanyakan kebiasaan untuk kanak-kanak lah. Dia memakai face mask tetapi face masknya tidak rapat kepada muka. Pemakaian face mask yang salah size untuk kanak-kanak juga cenderung membuat face mask itu kurang keberkesanannya. Memakai face mask tetapi tidak sampai ke dagu. Ia juga adalah salah satu cara yang kurang efektif untuk pemakaian face mask. Sepatutnya perlu tutup semua sekali. Daripada saya, itu sajalah untuk pemakaian face mask yang betul dan yang salah. Sekian, terima kasih.